Kerana Malaysia untuk naik ke pentas dan memberi sebatah dua kata. Dengan segala hormatnya, majlis menjemput. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munira, penasihat undang-undang di Pejabat Penasihat Undang-Undang di Malaysia. Terlebih dahulu syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya kita semua dapat berada pada pagi ini untuk menjayakan mesyuarat penyelarasan berkenaan isu-isu yang berbangkit dan permohonan semakan draft dokumen perjanjian sewaan premis tahun 2019 hingga 2022, audit sewaan bangunan dan tanah. Saya rasa seperti terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih dan jutaan penghargaan untuk yang berusaha tuan PKPP kerana kerana dengan amanat beliau dan juga kerana kepekaan beliau dan serta concern beliau terhadap status sewaan status perjanjian sewaan tanah dan bangunan PKP ini, kita dapat mengadakan mesyuarat ini bagi tujuan untuk menyelaraskan semakan perjanjian yang masih tergendala di pihak tuan dan juga di pihak pejabat PPUU sendiri. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Puan Kagrita, pengarah bahagian pengembangan dan pemindahan teknologi, Encik Mazlan daripada RB dan Encik Azrul daripada bahagian aquaculture serta semua pegawai-pegawai ahli-ahli mesyuarat yang terlibat pada hari ini. So seperti yang kita semua sedia maklum, mesyuarat hari ini kita adakan susulan daripada amanat yang berusaha tuan TKPP di dalam mesyuarat Jawatankuasa Sistem Penyampaian dan Khidmat Sokongan Aquaculture bilangan 1 2022 yang telah diadakan pada 23 Februari yang lalu, di mana di dalam mesyuarat tersebut jabatan telah dimaklumkan bahawa di dalam mesyuarat Jawatankuasa Audit MAFI tahun 2021 dan 2022 mengenai pengauditan pengurusan sewaan tanah dan bangunan persekutuan di bawah MAFI, KSU telah mengarahkan setiap agensi dan jabatan berkaitan untuk memastikan semua perjanjian disediakan dengan lengkap dan ditandatangani oleh pihak PTP dan penyewa dengan segera. So, terima kasih juga kepada Puan Nomahia daripada RB kerana hadir. Objektif utama mesyuarat ini adalah untuk melakukan penyelarasan terhadap perjanjian-perjanjian yang sedang dalam tindakan PPUU dan juga untuk kita memuktamadkan, sekiranya boleh memuktamadkan terus perjanjian tersebut pada hari ini dan pada masa yang sama kita dapat mengelakkan tempoh masa yang lebih lama diambil bagi tujuan semakan ini. Okay, next. So mesyuarat ini juga penting bagi memberi penjelasan. Next. Mesyuarat ini juga penting untuk memberi penjelasan kepada person in charge yang hadir pada hari ini untuk menjalankan semakan dan pada masa yang sama kita dapat memberikan sesi one to one coaching kepada setiap pegawai bagi memastikan pada masa hadapan sekiranya ada kekurangan di dalam penyediaan dokumen perjanjian, ianya dapat diatasi. So isu berbangkit. Next. Okay. Dalam sepanjang PPUU pejabat kita membuat semakan perjanjian ini, kita dapat mengenal pasti terdapat beberapa isu-isu berbangkit berkaitan perjanjian, antaranya tiada dokumen sokongan penukaran nama utiliti kepada nama penyewa, tiada keputusan Jawatankuasa Penyewaan Tanah dan Bangunan MAFI,
tiada soft copy perjanjian, tiada dokumen sokongan di lampiran A, B, C dan D, tiada salinan resit bayaran deposit. Lepas tu keperluan mengenakan syarat tambahan atau syarat teknikal di dalam lampiran D dan juga tiada surat makluman penamatan kontrak. Itu antara dokumen-dokumen dan isu-isu yang kita kenal pasti. Dan untuk makluman Tuan TKPP dan tuan-tuan sekalian, di dalam surat panggilan mesyuarat, pejabat PPUU ada menyediakan senarai dokumen yang akan disemak pada hari ini beserta dengan dokumen sokongan yang perlu dibawa oleh setiap PIC. So kita berharap pada hari ini kita dapat memuktamadkanlah perjanjian ni sebab kita dah notify earlier kan di dalam surat panggilan mesyuarat. Okay, selanjutnya berdasarkan kepada laporan status sewaan premis tahun 2019 hingga 2022 terdapat 36 perjanjian berkaitan sewaan premis termasuk sewaan bangunan dan tanah, dan masih terdapat 15 daripada perjanjian tersebut yang masih pending semakannya dan akan dibincangkan dan dikemaskini semasa mesyuarat ini berlangsung. Dan seterusnya, untuk makluman semua, selepas kata-kata amanat daripada TKPP dan TKPP selepas ini, setiap ahli mesyuarat akan dibahagikan kepada kumpulan masing-masing mengikut pegawai penyemak di PPUU, dan semakan akan dibuat terhadap pegawai person in charge yang hadir secara fizikal terlebih dahulu. Bagi person in charge yang hadir secara online, kita akan buat semakan setelah itu, dan di mana pegawai penyemak di setiap pegawai penyemak di PPUU akan menyediakan link Google Meet kepada setiap PIC yang berada di workstation masing-masing. So sebelum akhirnya mesyuarat ini, pejabat kami bercadang untuk mengadakan satu rumusan dapatan daripada semakan semasa mesyuarat ini untuk kita maklumkan perkembangan dan status terkini sebelum kita bersurai. So saya rasa pada hari ini kalau macam tuan-tuan dapat lihat di skrin, pada hari ini semakan yang di bawah seliaan Encik Azim ada 4. Walau bagaimanapun Encik Azim tak dapat hadir pada hari ini kerana beliau telah positif COVID. So perjanjian yang di bawah semakan beliau kita akan bahagi kepada pegawai-pegawai yang lain. So untuk next, untuk Puan Afika ada 4 perjanjian yang masih pending. Seterusnya untuk Encik Halim kita ada 5 perjanjian yang masih pending yang akan disemak pada hari ini, dan juga di bawah seliaan Puan Rati masih terdapat 2 perjanjian yang masih pending dan akan diselesaikan insyaAllah akan dimuktamadkan pada hari ini. So saya rasa itu sahaja daripada pihak pejabat penasihat undang-undang. Sekiranya tuan-tuan mempunyai apa-apa persoalan, bolehlah menghubungi kami pihak Rusetia untuk tujuan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Okay, sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Puan Munirah di atas ucapan sebentar tadi. Majlis diteruskan dengan menjemput Yang Berusaha Encik Muhammad Muhtar bin Mahmud, Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan, untuk memberikan amanat dan harapan bagi mesyuarat kita pada hari ini. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma
kasih saudari Pengerusi Majlis. Penghargaan ingin saya sampaikan kepada Tuan Yuyu and the team yang berhasil mengadakan satu sesi yang telah saya syorkan sebelum ini, dan ini adalah satu-satu platform yang seharusnya kita laksanakan from time to time untuk menyelesaikan beberapa perkara yang berkaitan dengan elemen perjanjian antara pihak yang berkepentingan. Dan sebelum saya cakap lebih lanjut lagi, berapa ramai yang sama-sama dengan saya secara online daripada mana boleh saya tahu? 11 orang daripada negeri-negeri yang berkaitan. Okay, Johor, siapa yang ada di Johor? Boleh saya muka secara online? Ada? Online. Yang ada di Johor? Adakah line clear, suara saya jelas, program jelas? Oh, okey, nampak. Ada? Johor? Ada. Okey. Tak dengar, nanti kena check balik lah. Mesti tolong. Bahagian technician kita kena semak lah. Selain daripada Johor, Negeri Sembilan. Negeri Sembilan ada? Pengarah baru dia dah masuk ke belum? Oh, pengarah dia cuti COVID. Siapa yang ada di Negeri Sembilan? Siapa di Negeri Sembilan? Oh, Nazri. Okey, terima kasih Nazri. Mana? Terengganu ya? Amirul daripada Terengganu ya. Seberang Takir. Yang lain yang daripada luar daerah siapa lagi? Siapa lagi di yang sama dengan online? Ada lagi selain daripada Johor, Negeri Sembilan, Terengganu. Labuan ada? Labuan? Ada. Okay, Labuan. Kau nyanyilah satu lagu saya nak dengar. Ada? Terima kasih Anissa. Siapa? Daripada mana lagi? Melaka. Melaka siapa? Ada Awiyah ya? Ada online? Okey, terima kasih. Lagi? Yang ada yang tertinggal lagi? Lenggong. Lenggong siapa? Ada Lenggong? Ada bos. Amir. Okey. Terima kasih. Ada yang tertinggal? Tak ada? Terengganu tadi dah ada. Sebelah Takir siapa tadi? Amirullah. Okey. Amirul Fazli. Okey. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa saya perlu buat roll call? Supaya komunikasi kita ni berjalan dengan lancar, jelas, dapat diterima. So salah satu elemen yang apa patut kita bincangkan hari ini, dia bermula daripada komunikasi yang kurang lancar. Ya. Komunikasi yang kurang lancar itu sebab beberapa perkara tertinggal ataupun masih lagi tertangguh. Samalah juga dengan apa yang dibincangkan, apa yang telah diterangkan oleh Puan Yuyu tadi. Ini adalah satu-satu usaha yang kita perlu jalankan dengan baiklah. Terima kasih juga, saya tengok ada pengarah Kelantan, kau tak silap tadi. Oh ya, lupa naik address. So, okey pengarah Kelantan. Terima kasih kerana dapat meluangkan masa, dan ini satu-satunya platform yang baik. Begitu juga dengan pegawai-pegawai yang berada di hadapan saya ni. Selamat berjumpa kembali, termasuk dengan yang ada di talian. Saya ulang sekali lagi, kenapa kita masih lagi tertangguh beberapa perkara berkaitan dengan perjanjian ni adalah, pada anggapan saya, adalah komunikasi kita kurang tepat, kurang lancar. Sebenarnya dalam menyediakan what so called perjanjian ni straightforward. Ya, straightforward, bukan kita bercerita macam bagaimana kita nak meningkatkan sumber perikanan, kita nak kena buat elemen-elemen aquaculture contohnya, penyelidikan, tidak begitu. Perjanjian ni adalah straightforward. Ada fakta dan ada pelaku dia,
kita dah boleh dah dapatkan maklumat tadi untuk kita buat satu perjanjian. Ya. Tapi tidaklah begitu mengherankan kepada saya. Kenapa saya sebut tadi komunikasi kurang tepat, kurang jelas. Sebab banyak lagi perjanjian-perjanjian yang melibatkan antara jabatan dengan pihak yang berkepentingan masih lagi tertangguh. Walaupun dia straightforward. Ya. Sebab ini adalah kelemahan kita. Dan saya haraplah platform sebegini diusahakan, dilaksanakan dengan baik supaya perkara ini dapat dilaksanakan dengan segera. Kerana apa? Yang pertama sekali, kerana kita ada dua perkara lah yang saya nak sebut. Kita kena menanamkan dalam diri kita ni ada satu sikap. Biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Ya, ini perkara yang sangat penting. Dalam kehidupan kita sebagai penjahat awam ni, terutamanya dalam jabatan perikanan, kena buat benda ni. Betulkan yang biasa. Kadang-kadang yang biasanya, oh tak apa, kemudian. Itu sebab sampai tahun 2019 tak lepas lagi, tak selesai lagi perjanjian. Biasakan yang betul. Bermakna kita kena buat yang betul. Perjanjian ni kena tepat. Dan betulkan yang biasa. Kalau biasa kita macam tu, kita kena betulkan lah dengan terbaik. Itu adalah hasrat pengurusan jabatan. Dan saya harap hasrat ni telah dipahami oleh tuan-tuan dan puan. Dan terima kasih sekali lagi kepada Puan Yuyu. Saya ingat pagi-pagi tadi bila saya mula keluar daripada rumah, saya ingat pegawai-pegawai perundangan kita yang pernah berkhidmat dengan jabatan. Yang paling tinggi sekarang ni adalah Hakim Mahkamah Rayuan Tan Sri Abang Iskandar. Kemudian sebelum daripada itu Puan Nurmala Salim, Puan Puan Ko, Allahyarhamah Puan Nur Adidah, Tuan Ghazali, siapa lagi? Ani Asmah, ya. Itu saya tak biasa. Yang saya sebut tu saya biasa dalam itu. Ada satu persepsi yang sangat baik yang saya dapat daripada mereka, kerana mereka ni sangat tulus, tepat. Nasihat perundangan dijelaskan dengan teliti, tepat bagi kepentingan industri perikanan. Jadi tidak heranlah semua yang terdiri daripada penasihat undang-undang kita, dia akan melaksanakan tugas dengan baik. Apatah lagi Puan Piyu yang ada sekarang, saya sangat yakin ianya seangkatan dengan tuan-tuan dan puan-puan Tan Sri Datuk yang terdahulu. Itu memang tugas mereka. Jadi kita di peringkat jabatan kena menghargai elemen-elemen ini. Ya, dan saya pun pernah juga ditugaskan di bahagian di cawangan undang-undang dulu. Saya tahulah. Yang tak ada isu sebenarnya. Kalau kita buat dengan baik, dengan betul, cumanya masa yang menentukan sesuatu submission itu. Dan juga interpretation. So, dalam perjanjian, ya, interpretation itu sangat penting, tapi mestilah didasarkan dengan fakta yang tepat. Jadi dalam Jabatan Perikanan ni saya tengok tadi ada 33 list ini yang akan saya jawab setiap kali mesyuarat bersama dengan pengurusan tertinggi kementerian. Dan saya agak risaulah kalau perkara ini tidak tuntas, tidak dijelaskan ataupun tidak dapat keputusan. Yang mana telah dinyatakan oleh Puan Piyu tadi bahawa perkara ini perlu saya laporkan dalam setiap kali mesyuarat. Dan saya harap ini adalah satu forum yang dapat melepaskan tengkuk saya lah. Maksudnya begitulah. Ataupun tanggungjawab jabatan bagi tujuan merakamkan atau merekodkan segala perjanjian-perjanjian dengan pihak yang berkepentingan. Implikasinya kalau kita tidak laksanakan perjanjian ini dengan tepat, tak ada perjanjian, ada 3 yang selalu disebut-sebut. Maklum pada tuan-tuan. Selalu disebut-sebut di peringkat pengurusan kementerian. Kalau kita tidak ada satu perjanjian yang didasarkan dengan penggunaan tanah, aset dan fasiliti jabatan, yang pertama dia akan lihat kita sebagai penjahat awam, kita gagal melaksanakan tugas ataupun cuai. Bila mereka menggunakan semua perkara yang disebut tadi, ianya melibatkan sen and dollar, melibatkan kewangan dalam bentuk sewaan dan sebagainya. Dan perkara yang kedua yang ditegur, kalau kita tidak dapat laksanakan perjanjian ini dengan tiada terma-terma pembayaran dan tiada pembayaran dilakukan, itu merugikan kerajaan. Dan yang ketiganya yang paling mengerikan, saya harap tidak berlakulah kepada kita. Sekiranya kita tidak dapat melaksanakan 2 benda tadi, kita didapati melaksanakan 2 benda tadi, cuai dan merugikan kerajaan. Maka pegawai yang berkaitan boleh dikenakan secara
paling lama pun perjanjian-perjanjian ini adalah pada tahun 2019. Dan saya harap perkara-perkara ni dapat dilaksanakan dengan baik, buat fact finding. Dan saya harap benda ni bukan sukar sangat pun, cuma it's a matter of fakta. Dan kita kena tunggukan dalam sehari dua ini untuk melaksanakan keperluan-keperluan yang perlu dinyatakan dalam perjanjian. Dan saya harap ini satu platform yang sangat baik dan juga belum kali dibuat. InsyaAllah kalau ada keperluan begini, saya syurkan pada masa akan datang buat lagi. Pasal kita dah mudah sekarang menggunakan online ataupun bersemuka. Dan isunya begitu juga untuk mendapatkan fakta-fakta tadi, data-data, tidaklah terlalu sukar. Sekiranya kita melaksanakan kawal sediaan kepada maklumat-maklumat tadi dengan tepat di peringkat negeri, di peringkat pusat dan sebagainya. Tidak sukar. Ya. Dia nak sewa nama Pak Mat, nama Mak Minah, kita tahu. Kalau nak tukar meter air, meter api pun kita dapat maklumat. Itu masalah dia. Lepas tu kita dapat berhubung dengan mereka. Tidak menjadi isu lah untuk menyalurkan maklumat-maklumat ini kepada cawangan perundangan. Ya. Kita macam-macam media ada. Yang paling teruk pun media itu melalui media sosial. Tapi saya harap tidak dibuatlah sebab ini adalah maklumat kepentingan. Kita ada email, kita ada dulu fax, sekarang ni pakai email. Tak ada email, WhatsApp paling teruk pun. Tak ada pun, pakai Telegram dan sebagainya. Jadi tidak ada alasan untuk kita kata bahawa sukar untuk dihubungi dan sukar untuk kita melaksanakan komunikasi dengan baik. Itu berdasarkan pada inisiatif kita lah. Dan saya harap perkara ini dapat diambil perhatian supaya dapat dilaksanakan dengan baik. So satu contoh, kemudian lanjutan, bukan contoh, lanjutan daripada apa yang saya sebut ini adalah perkara yang akan dibincang pada hari ini, iaitu yang isu-isu yang akan diselesaikan pada pagi ini adalah merangkumi kepada dokumen-dokumen sokongan pertukaran nama, utility dan sebagainya. Ini patutnya telah ada di dalam rekod-rekod kita. Kalau tak ada, carilah sampai ada. Tidak mungkin kalau orang nak menyewa dengan fasiliti kemudahan kita tak ada nama. Ya. Nah, kemudian soft copy itu kena ada lah. Saya ingat pihak perundangan telah menyediakan template dan sebagainya. Itu kena ada. Dan dokumen sokongan ABCD ini pun perlu diadakan. Lepas tu salinan resit bayaran deposit itu memang wajib ada pada kita yang untuk motif sewaan. Kemudian syarat-syarat tambahan kalau ada dan lain-lain yang berkaitan termasuk dengan pengamatan kontrak dan sebagainya. Implikasi yang besar selain daripada perjanjian ini adalah berkaitan dengan keuangan ini. Kita telah memberi pihak yang berkaitan third party ini tadi ini, second party lah dari jabatan dengan pihak yang berkaitan untuk menyewa menggunakan bangunan itu. Yang selalu dibangkitkan juga berkaitan dengan perjanjian ini adalah kutip pembayaran. Kalau saya lihatlah daripada apa yang dokumen yang telah disediakan untuk saya itu oleh RB, yang belum kita kutip lagi ni tak banyak, tapi sangat banyak. 184,000. Ya. Sebab mereka sewa, mereka tak bayar. Mereka sewa, mereka tak bayar dan adalah menjadi satu tanggungjawab kepada saudara-saudari di peringkat negeri, di peringkat pusat, di peringkat cawangan, peringkat bahagian. Untuk mengambil serius perkara ini, arahannya notis tuntutan bayaran hendaklah dikeluarkan. Notis bayaran tuntutan bayaran sewa perlu dikeluarkan oleh jabatan. Lewat dia sebulan, hantarlah. Ataupun mungkin kita boleh buat macam ni. Belum sampai tempoh, kita dah bagi tahu peringatan, sila bayar, sila jelaskan sebelum hujung bulan. Kena buat. Dan peraturan dia, kalau tak bayar, kita kena buat surat notis tuntutan 3 kali. 3 kali. Ya. Dan tak ada, belum ada ruling pun di peringkat kementerian yang saya lihat. Saya baru bincang dengan Cik Maya pagi tadi. Dia kata paling tidak dikeluarkan notis 3 kali untuk penyewa premis atau kemudahan jabatan. Lepas tu baru kita ambil tindakan sewajarnya. Notis 3 kali itu tidaklah masuk di sampai 3 tahun. Kan? Pelik sangatlah kalau 3 tahun. Too much lah masa. Paling tidak kita dalam masa 6 bulan tu kita keluarkan 3 kali. Lepas
lepas tu baru kita laksanakan notis penamatan. Saudara dan saudara sekalian, yang saya nak tunjuk ini adalah satu contoh nota penamatan yang kita hantar kepada tebal ini. Semua perlu ada dalam ni, termasuk minit-minit mesyuarat pengurusan yang berkaitan dan apa-apa keputusan dia untuk justifikasi ya daripada perundangan untuk menamatkan kontrak. Ini sebabnya melibatkan kepentingan jabatan dan juga awam. Dan satu contoh yang saya bawa ini adalah contoh ya untuk tuan-tuan dan puan-puan, satu syarikat di Johor Bahru, di Johor, tempoh sewa 3 tahun. Ya. Di FRI tak bayar. Tak bayar. Ya. Jumlah dia pun 100 berapa ribu bayar? 100 berapa ribu? 142 ribu ya. 140 ribu tidak bayar. Kena ingat, barang siapa yang melibatkan diri, bukan melibatkan dirilah yang diberi tanggungjawab tersebut, sekiranya tiada tindakan yang diambil, kerajaan akan mengambil tindakan kepada kita. Tak kutip, tak bagi notis, kita kena secharge lah pegawai tersebut. Jadi ini adalah disclaimer lah, program disclaimer bagi dilepasan tanggungjawab. Kita buat keregangan kepada tuan-tuan dan puan, saudara dan saudara sekalian supaya ambil berat perkara ini. Keluarkan notis, walaupun RM100 keluarkan notis. A few issue lah being raised up daripada pihak negeri. Tapi sebelum diangkat, saya akan jelaskan mana yang saya ingatkan. Ada juga premis-premis dan kemudahan kita. Sebelum ini kita lepaskan penggunaan dia kepada kumpulan sasar kita, kepada golongan yang berkepentingan dengan kita. Kita bagi masuk dulu what so-called program incubator. There is no more incubator facility. Program, kita pakai nama program. Walaupun kita namakan dia sebagai program incubator dan sebagainya, ia tetap kena sewa, kena bayar. Ya, gelap lah dia. Sophie gelap. Memang kena bayar. Contoh yang terdekat ya. Saya dengan Cik Maya telah menghadiri mesyuarat berkaitan pengurusan aset ni bulan lepas. Kios, ATM mesin, agro bank di kementerian pun kena bayar. Sewa tapak sebesar tangan saya ni kena bayar. Itu adalah arahan kewangan. Bukannya murah. RM500 kena bayar. Ini kita buat program bagi kepada kumpulan sasar kita, Pak Mat, Mak Minah masuklah dulu. Kita tak bayar. Tak payah bayar, tak apa, masuk dulu. Jangan nanti pegawai-pegawai tuan-tuan dan puan bertanggungjawab. Apabila dia audit, adakah diputuskan di mana-mana mesyuarat? Di peringkat pengurusan jabatan yang membenarkan. Punca kuasa mengikat. Jadi kena ingatlah, tak kira apa pun fasiliti. Banyaklah fasiliti kalau saya nak cerita lah. Yang cuba mungkin belum terungkai sekarang, contohnya lah. Ada beberapa negeri agaknya yang ada JT pun kita letakkan juga bot nelayan. Boleh tumpang Pak Mat dekat situ. Pak Mat kata Pak Mat nak tumpang boleh lah. Empit JT. Itu pun bakal dikira juga ruang tersebut. Apatah lagi dengan bangunan kita, alat-alat kita. Jadi kena ambil perhatian lah. Sebelum kita pergi lebih jauh ke arah itu untuk lebih detail, selesaikan dulu ada 16 perkara hari ni lah perjanjian. Jadi saya harap Alif, Suarati, siapa lagi seorang lagi? Ya. Apa Nafika, benda ni tak susah mana pun. Janji ada maklumat. Kalau tak ada maklumat payahlah. Garu sana, garu sini, cuit sana, cuit pun tak dapat. Tak ada maklumat. Jadi maklumat tu perlunya datang daripada tuan-tuan dan puan-puan yang ada lah bersama saya, pegawai yang ada di Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Perak, Labuan, kenalah bagi maklumat. Tidak suka sangat maklumat tu. It's a matter of documentation. Ya. Kalau kita tidak ada dokumentasi yang lengkap, dia akan menjejaskan perjalanan perundangan kita. Dan akhirnya nanti, kalau kita imbas balik, macam kita kalah lah. Macam kita kalah kes Batu Putih. Seingat saya kes Batu Putih dulu, habis pejabat perikanan di Johor, di masa itu dia duduk di Wisma Persekutuan Negeri, dia selongkar berapa banyak lesen-lesen yang telah dikeluarkan kepada nelayan di perairan Batu Putih. Pada masa itu, malangnya store file kita terletak di tingkat
bawah sekali di Pejabat Persekutuan Johor. Malangnya lagi 2 kali kena banjir. Kita tak ada maklumat. Itu adalah maklumat yang sangat penting untuk menandakan keberadaan aktiviti kita. Itu contoh yang sangat, saya rasa sangat kita kesalkanlah. Dan kita harap juga perkara-perkara ini jangan dijadikan satu perkara yang remeh. Ini perjanjian ni implikasi dia sangat besar. Ini baru saya cerita total keseluruhan ada 184,000 tuan-tuan dan puan, ada kes yang lebih besar saya nak ingatkan. Tak ada perjanjian, dah tamat dah perjanjian 2016. Bayaran utiliti 500,000 juta, kerajaan bayar, jawatan perikanan bayar. Siapa nak tanggungjawab? Kalau kena audit, saya harap dia audit lepas Disember lah. Saya sangat khawatir. Bayaran utiliti saja belum kira tapak yang digunakan. Tuan-tuan dan puan-puan, bantulah jabatan. Biarlah kita bergaduh kat sini. Saya tak ada hal keluar, tetap jadi kawan-kawan saya. Tak apa. Ini adalah tanggungjawab kita buat yang terbaik. Ini yang kecil belum selesai. Kalau saya nak cerita yang besar lagi takut. Selesaikan dulu yang kecil-kecil. Manakala dah selesai kecil, baru kita buka yang besar. Saya sangat-sangat berdoa lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri rahmat hari ini. Baca, apa tak sekian Nabi Yunus surah ilahi lantas suanaka ini bina zolim. Ya Allah, kalau nak audit pun lepas bulan 12 tahun ni lah. Bayaran utiliti saja lebih 500,000 juta. Pegawai mana yang akan kena secharge? Belum lagi sewaan benda-benda lain, elemen-elemen lain. Tuan-tuan dan puan, ini satu perkara yang sangat serius. Jadi selesaikan hak ni dulu. Yang RM100 Mak Minah tadi tu. Kutip, bagi notis. Kalau tak minat, bagi notis tamat. Saya bagi penyelesaian lah. Bagi mana-mana aset ataupun fasiliti yang telah disewakan kepada kaum tempat kita, kepada kumpulan sasar kita yang tak ada perjanjian, saya syurkan lah. Nanti Tuan Biru dengan Cik Alim dan geng cuba timbangkan. Mereka telah sedia guna, kalau boleh minta tawaran, buat tawaran yang baru, make it official. Kalau kita nak cut off, keluarkan surat, liability itu pada kita. Pasal apa tak ada perjanjian, tiba-tiba kita tamatkan. Sebelum ni macam siapa nak bayar? Umpamanya kita ignore lah, dia tak ada, dia ada, tak ada tu macam tak ada. Tawarkan segera kepada mereka sekiranya ada tujuan, buat skim yang baru. Saya cadang. Kalau sesuai, ada yang dah 2-3 tahun guna fasiliti. Tuan Kazrita punya tim ni. Termasuk yang lain-lain. Cuba fikirkan mana yang boleh dari segi undang-undang, dari segi liability. Untuk safeguard kita punya interest. Bukan kita, jabatan. Kalau kena audit, ni dengar pegawai-pegawai yang di Labuan ni. Kalau mereka tak nak datang, biar mereka jangan datang pun ke premis kita. Jangan get rid of them. Jangan datang dulu sampai kita selesaikan. Seumpama tidak ada apa-apa aktiviti. Lepas tu kita keluarkan surat dengan segera, tawaran kepada mereka, bawa dalam mesyuarat, putuskan, angkat kepada kementerian untuk kita tentukan berapa sewa. Tapi sebelum angkat tu mesti dapat penilaian daripada JPPH. Ya, kalau boleh minta dia orang stop dulu aktiviti. Apa yang keluarkan surat lah. Jangan datang lah, tak payah. Mereka nak datang juga kunci. Untuk menyelamatkan kita. Kalau tak, benda tu kita dah 2-3 tahun lepas kita dah guna. Saya bagi jalan lah. Nanti Puan Bibi bagi pandangan lah. Agak-agak berani ke? Kalau berani buat, buat. Kalau tak, bakar je. Kita musnah kan? Musnah kita dah right off. Tapi itu antara yang extreme action lah. Saya apa-apa hal pun saya nak selesaikan masalah. Okey, itu antara yang agak ekstrim and critical untuk diselesaikan pada hari ini. Tuan-tuan boleh bincang lah. Kemudian, ya, kutipan-kutipan ni perlu diregisterkan lah. Kutipan tadi kena buat. Lepas tu saya ulang balik. Kalau tidak ada tak ada aktiviti pun, bagi notis sampai 3 kali untuk kutip sewa. Ada kerja, tak ada kerja yang telah ada perjanjian ni, kena diutamatkan 3 kali kita bagi notis. Tak datang, kita cut off. Hantar submission kepada undang-undang untuk tamatkan kontrak.
Tapi macam mana kontrak kontrak ni kita nak tamat, kontrak pun tak ada. Kan? So might as well tamatkan saja. Tak payah notis 3 kali, tamatkan. There is no more activity. Selamat kita. Anda, Pak Mat, Pak Ali dengan ini tidak dibenarkan untuk melaksanakan apa-apa aktiviti di atas fasiliti jabatan bermula pada minggu depan, berapa bulan contohnya. Make it like that. Kalau tak masalah kita. So, itu yang perlu juga kan. Kemudian satu lagi arahan yang saya perlu jelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Sekiranya telah ada kontrak, kewajipan kita hendaklah memberi notis kepada pengusaha yang berdaftar dengan itu, yang ada kontrak tadi, sebelum tamat, 6 bulan sebelum tamat. Kita kena bagi notis. Dia nak sambung ke tak nak sambung. 6 bulan Kalau tidak, sampai ke kementerian dia reject. Saya kena jawab. 6 bulan sebelum tamat adalah diberi notis peringatan. Kalau nak sambung, buat permohonan yang baru, tidak lewat daripada 6 bulan. Kalau dia nak tamatkan sewaan tu, tak apa, let it be. Sampai habis tahun, sampai after one day after 6 months, kita dah execute lah. Bermakna dia dah termasuk, dia batal lah. Bermakna dia tak boleh melaksanakan apa-apa. Tapi kalau belum tamat, tidak lewat daripada 6 bulan, kita kena angkat semula untuk sambungan kontrak ataupun perjanjian. Satu lagi yang saya discover di sini, bila dah ada tawaran untuk dia orang masuk apa benda semua, surat setuju terima pun tak dapat. Kita dah tawarkan, dia nak guna fasiliti kita, dia datang. Lepas tu kita pun dah buat lah segala format, segala apa. Kita dah tawarkan, sewaan gini-gini, kita tawarkan. Dah tak dapat pula surat setuju terima daripada parti yang berkaitan. So kena lihat lah. Buatlah notis, kena cari. Bagi tempoh. SSC tu, berapa lama dia tak jawab, expired. So kita cut off lah di situ, dari segi documentation kita, clear. Kalau tidak, kita drag, appear dalam ni. Saya baca Saya kena tembak. Saya kata saya main. Surat setuju terima belum diperoleh. Mana tadi? Ada tak? Lan, bagus Lan. Nombor 27. Okey, nombor 27, tarikh SST adalah pada 29/12/2021. Sehingga kini belum jawab SST, tempoh lanjutan hingga akhir Februari. Kita pula nak bagi lanjut. Tak nak sudahlah, kita cut off lah. Dengan ini terbatal. Bagi satu notis kepada mereka. Terbatal, tak ada lagi dah. Menyusahkan kita. Yang straightforward dah. Saya percayalah. Tuan boleh laksanakan perkara yang sekurang saya. Jadi untuk menjamin keberkesanan tanggungjawab kita sebenarnya. Make it simple and systematic. Mudah. Kalau tidak, tak pasal-pasal pengarah negeri Kelantan terpaksa hadir dalam forum begini kan. Nak menjawab segala benda kan. Benda yang kecil boleh selesaikan berkat anak-anak buah je. Tapi baguslah, komitmen tu sangat tinggi. Saya ucapkan ni lah. Kepada pengarah Kelantan, pengarah PPT pun ada sendiri. Jadi ini komitmen kita, tanggungjawab kita. Atas rasa tanggungjawab kita laksanakan dengan baik. Jadi anak-anak buah lain pun kenalah ambil juga. Tiba bos-bos sendiri turun, takkan anak buah tak reti. Kalau tak reti, saya syorkan siapa yang menyediakan projek-projek ini di peringkat negeri, kalau tak laksanakan tanggungjawab dia, perlukan surat tunjuk sebab. Tak laksanakan tugas dengan baik. Dan saya tidak heran lah. Kalau kita ni terlalu lenient sangat dengan anak buah ni, surat tunjuk sebab tidak dilakukan. Sezaman dengan saya masa duduk di wilayah dulu, kalah kes nelayan asing, saya diberi tunjuk sebab. KM Serasi Jaya, saya ingat lagi. Satu fobia bagi saya, satu mimpi ngeri. Kalah, bawa ke nak mention dia dah dismiss dah. Sila beri penjelasan kenapa kes ini gagal untuk dihadapkan ke mahkamah. Dalam masa 2 minggu, saya kena jawab. Ini kalau gagal mengadakan surat-surat perjanjian, gagal mengadakan kutipan hasil kerajaan,
sangat-sangat wajar anak-anak buah tuan-tuan dan puan keluarkan surat tuntutan. Serius. Kalau tidak, pegawai yang berkaitan boleh dikenakan state charge. Itu peraturan penyewaan fasiliti tanah jabatan yang telah dimaksudkan oleh MAFI. So itu sajalah tuan-tuan dan puan untuk rangsangan saya pada pagi ini. Mudah-mudahan saya sangat yakin bahawa perkara ini boleh selesai. Kalau tak selesai pun mesti ada satu masalah yang besar. Boleh selesai pasal straightforward. Kes ni perjanjian straightforward, bukan kita nak mention kes ke apa ke di mahkamah. Nak tengok fakta, nak kena buat apa ni penghujahan dan sebagainya. Ini fakta. Fakta ada, kita boleh komentkan. Dan saya harap pihak-pihak yang berkaitan apabila mendapat teguran daripada unit undang-undang, kena pick up lah, dapatkan maklumat-maklumat. Takkanlah nak dapatkan maklumat detail tu, kena query sampai 3-4 kali baru nak jawab. Kan? Ini tengok ada, nasib baik query yang, the most pun query 3 kali je lah. Takkan sampai 13 kali query tak selesai-selesai. Apa fakta yang tak ada nak buat perjanjian? Jangan lebih 3 kali query lah. Tapi tak ada query, dispelkan lah. Straightforward, bincang lah kan. Saya kata tadi macam media, apa ni, saluran media yang kita boleh laksanakan dengan email, dengan telefon. Jangan kita wujudkan border antara pihak tuan-tuan dan juga perundangan. Jangan wujudkan satu border yang satu jurang. Sebenarnya tidak wajar kita wujudkan jurang. Ini kita nak laksanakan tugas kita dengan baik. Kalau tidak, masalah lah saya nak jawab. Saya terpaksa menjawab, terpaksa lah memberi pelbagai alasan untuk atasan. Oh, kita sedang semak, kita sedang dapatkan maklumat lebih tepat, maklumat yang disediakan tidak tepat. Kita kadar pun kita anggaran GPPH kita buat semakan semula pasal itu guna kadar lama. Macam-macam saya terpaksa menghujahkan alasan-alasan yang tak sepatutnya lah. Jadi selepas ini saya harap saya sangat berbesar hatilah kalau tuan-tuan dan puan dapat menyelesaikan isu ini dalam perindo hari ini. Ada 16 kes dan saya harap ini dapat dibuat dengan maju jaya. InsyaAllah saya sangat yakin boleh dilaksanakan dengan baik. Terima kasih sekali lagi kepada kehadiran tuan-tuan yang fizikal dengan saya, pengarah negeri, pengarah bahagian, pegawai yang lain, termasuk juga dengan pegawai yang secara online, secara talian. Kalau tak dapat datang, maklumat-maklumat itu segerakan. Kalau tak dapat datang itu segerakan apabila dimohonlah dan tidak jadikan satu halangan. Yang penting fasiliti yang kita bagi ataupun kita beri digunakan oleh semua sasar kita yang kena sewa kena kutip. Ada yang bertahun-tahun tak kutip, mereka kata 40,000. Siapa yang nak kena bayar? Takkan ketua pusat, takkan tuan tanah yang kena bayar, pengusaha. Tapi bila mereka tidak membayar, takkan kita nak biarkan dia berlanjut-lanjutan sampai 13 bulan. Sampai 2019, 2018, 2019, 2020, 2021, 2020. Kita kena laksanakan tindakan penyelesaian sebagaimana peraturan yang disediakan, yang diperuntukkan kepada kita. Kalau kita tidak ambil berat, maka dia akan jatuh kepada kecuaian kita. Bila kita cuai, merugikan kerajaan. Itu hasil kerajaan. Bila hasil kerajaan rugi, normal as it is, kita akan dikenakan state charge. Tak jauh pusing dia begitulah, dia ulang-ulang. Jadi saya sangat khawatir lah perkara ini berlaku dan saya berdoa mudah-mudahan tidak berlaku kepada kita. Tapi ada satu lagi mimpi ngeri yang saya sebutkan tadi yang saya belum bersedia untuk menjawab. Itu pun kepada tuan-tuan berkaitan yang faham tu, disediakan maklumat-maklumat yang berkaitan untuk kita buat tindakan. Itu satu mimpi ngeri yang sangat besar dan saya harap sebenarnya we'll stop here lah. The wall and within the media. Ni jangan dibagi-bagikan sebab belum lagi diaudit. Kalau audit, saya lagi dulu. Saya lagi dulu. Tuan-tuan yang bertanggungjawab, bahagian yang bertanggungjawab, pusat yang bertanggungjawab, you have to answer, not me. Saya nak beritahu awal-awal. Saya itu kengerian saya yang tidak terumpat lah sekat ini. Jadi tuan-tuan dan puan, itu sebagai
sangat, bincang dalam suasana yang harmoni. Jangan salah menyalahkan antara satu dan sama lain. Kalau tak ada maklumat, cari sampai ada. Kalau tak ada hari ini, tak lebih 3 hari mesti ada. Dan saya harap semua kes 16 ini selesai sebelum saya dihadapkan dalam mesyuarat di peringkat kementerian bersama dengan Bagian RT. Selesaikan 16. InsyaAllah. Boleh ya tuan-tuan ya? InsyaAllah saya sangat yakinlah bahawa ini adalah satu tindakan yang sangat baik. Yang sejajar dengan keperluan pengurusan jabatan yang perlu kita laksanakan pada semasa ke semasa. InsyaAllah kalau ada isu-isu yang berkaitan pada masa yang akan datang, saya suruhkan untuk dibuat bila-bila masa untuk menyelesaikan isu-isu berkaitan. So, saya rasa itu sajalah dapat daripada pagi ini, dan saya doa supaya tuan-tuan dan puan diberikan rahmat dari Allah SWT, diberi kebijaksanaan akal untuk menyelesaikan isu-isu dalam genggaman kita, dalam tanggungjawab kita. Kalau salah tidak memberi perintah tersebut, kita tak dapat berfikir dengan baik. Dan mudah-mudahan sudah kita selesai, dan bagi tuan-tuan yang datang daripada luar, saya harap saya berdoa, kita berdoa supaya dipermudahkan perjalanan selepas kepada tamat sesi ini besok. Dan yang di peringkat negeri juga, saya doakan diberi kekuatan kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk meneruskan sesi ini secara online ya, sampai tamat tugas yang diberikan. Okey, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berusaha Encik Muhammad Mohtar bin Mahmud di atas amanat dan harapan yang telah disampaikan. Seterusnya, majlis menjemput semua hadirin yang ada untuk menjamu selera. Sekian, terima kasih. Untuk pengetahuan semua, majlis akan disambung pada 10.45 pagi.